semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan Bapak semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan Bapak semua, setelah 4 kerusi parlimen di Sabah yang telah dimenangi oleh GRS, disebabkan keempat-empat calon ini yang bertanding di 4 parlimen ini bertanding di bawah logo GRS. Dalam pada masa yang sama, mereka juga mendakwa mereka telah keluar daripada Bersatu. Dan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, telah bersuara berkenaan dengan ini bahwa sekiranya mereka mahu keluar, mereka perlu mengosongkan kerusi. Namun, tidak ada harapan untuk Muhyiddin Yassin lagi disebabkan keputusan yang sah sudah dicapai, di mana keempat-empat kerusi ini tidak perlu dikosongkan, walaupun keempat ahli parlimen ini menang di bawah bendera JRS. Tafsiran speaker terkhilaf. Bersatu heret isu wakil JRS ke mahkamah. Bersatu akan mengambil tindakan undang-undang berikutan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang membenarkan 4 bekas ahli parlimen Bersatu di Sabah mengekalkan kerusi. Dalam satu kenyataan hari ini, Muhyiddin berkata, Johari jelas membuat tafsiran khilaf berhubung kedudukan kerusi ahli parlimen yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-15. Adakah maksudnya Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu ingin mencabar keputusan muktamad daripada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul? Menurut Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, Johari telah memutuskan bahwa mereka telah menyertai Gabungan Rakyat Sabah pada 27 Oktober dan sekaligus menyaksikan keahlian mereka dalam Bersatu gugur serta-merta pada waktu itu, selaras dengan pasal 10.2.3 Perlembagaan Parti. Klausa itu menyebut bahwa keahlian seseorang dalam Bersatu ditamatkan serta-merta selepas pengumuman keluar parti atau tindakan menyertai parti politik lain. Muhyiddin berhujah bahwa pasal 10.2.3 tidak terpakai kepada keempat-empat wakil rakyat itu karena mereka adalah ahli Bersatu dan parti berkenaan adalah pengasas serta parti komponen JRS pada masa itu. Justru JRS tidak boleh ditafsirkan sebagai parti politik mengikut semangat dan intipati pasal 10.2.3 Perlembagaan Bersatu. Dalam surat itu menyenaraikan 4 ahli Dewan Rakyat tersebut adalah calon JRS dan parti Bersatu, kata Muhyiddin. Sambil menambah, surat menyurat itu telah diserahkan kepada Johari sebagai bukti, memandangkan kuasa mentafsirkan perlembagaan persekutuan dan undang-undang terletak pada mahkamah. Bersatu akhirnya akan merujuk perkara ini ke mahkamah supaya keluhuran undang-undang sentiasa terpelihara. Adakah ini menampakkan bahwa Muhyiddin Yassin takut hilang 4 kerusi ini? Sedangkan 4 kerusi ini yang menang adalah JRS, ataupun ada unsur pribadi atau bagaimana? Menurutnya, saya percaya mahkamah tempat yang sesuai untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini, memandangkan yang dipertua Dewan Rakyat daripada parti Pakatan Harapan adalah pihak yang berkepentingan. Pada 28 Desember tahun lalu, ahli parlimen Beluran Ronald Kandi menulis kepada Johari dan mendakwa 4 ahli parlimen, Armizan Muhammad Ali, Khairul Firdaus Akbarhan, Jonathan Yassin, dan Mat Bali Musa perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Ini karena keempat-empat mereka telah melanggar perkara 49 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan apabila membuat pengumuman untuk keluar daripada Bersatu pada 10 Desember tahun lalu. Halo semua, selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Tular di media sosial sebelum ini di mana Muhyiddin Yassin yang telah ke London untuk bercuti kononnya. Dan hari ini setelah dikabarkan beliau sudah balik ke Malaysia. Pertanyaan pertama yang saya nak tanya,
bila Muhyiddin nak jumpa SPRM? Sebenarnya pertanyaan ini bukan daripada saya sahaja, namun daripada beberapa pemimpin-pemimpin politik yang lain yang juga bertanya, bagaimana dengan status seleweng dana kerajaan sebanyak Rm92.5 bilion dan bagaimana proses Rm92.5 bilion ini telah digunakan untuk rakyat dan untuk kerajaan. Ramai yang bertanya di manakah duit ini, bagaimana proses kegunaan duit ini. Dan pada akhirnya setelah Muhyiddin Yassin telah kembali ke Malaysia, agaknya beliau ke London untuk bertenang kot, ataupun mungkin ada perancangan lain, dan dikaitkan juga mempunyai perancangan ataupun langkah London untuk menggulingkan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Dalam satu kenyataan daripada UMNO, bila Muhyiddin mahu jumpa SPRM. Sebelum ini, Muhyiddin Yassin ada membuat kenyataan kesediaan beliau untuk berjumpa dengan SPRM untuk memberikan kerjasama. Ketua Penerangan UMNO, Isham Jalil, secara sinis bertanya, bila Presiden Bersatu, yaitu Muhyiddin Yassin, ingin bertemu dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM. Isham Jalil berkata, rakyat ingin mengetahui tentang dakwaan penyelewengan dana Rm92.5 bilion. Rakyat mahu tahu adakah benda ini benar ataupun tidak. Itu sahaja yang rakyat mahu tahu. Kalau tidak benar, maka jelaskanlah dengan baik-baik, dengan sejelas mungkin. Kalau benar, maka berserahlah. Menurut Isham Jalil, saya ingin tanya Muhyiddin, alang-alang sudah balik ke Malaysia setelah berminggu-minggu di London, bila mahu berjumpa SPRM menurut Isham Jalil. Saya juga nak bertanya, bila Muhyiddin Yassin mahu berjumpa dengan SPRM berkaitan dengan dakwaan ini. Dakwaan bahwa Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin telah menyeleweng dana sebanyak Rm92.5 bilion. Sebelum ini, Isham Jalil sudah melontarkan pertanyaan di mana Muhyiddin selepas dia dikatakan bercuti di luar negara, sebelum itu tular satu gambar mirip bekas Perdana Menteri ke-8 yang dikatakan bercuti di London. Dan percutian itu dikaitkan dengan langkah London yang dikatakan merancang ataupun satu usaha untuk menggulingkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beberapa pemimpin UMNO yang dikaitkan dengan perkara itu seperti Marzir Khalid dan bekas Perdana Menteri yaitu Ismail Sabri Yaakob menafikan tuduhan itu. Muhyiddin yang menafikan dakwaan menyeleweng dana sebanyak 92.5 bilion dan menyifatkan sebagai pembohongan maha dahsyat. Kalau benar ini pembohongan maha dahsyat, jadi jelaskanlah kepada rakyat, sebab rakyat nak tahu. Saya bukan tak suka dengan Muhyiddin, tapi saya juga sebagai rakyat Malaysia mahu tahu benarkah atau tidak penyelewengan dana Rm92.5 bilion. Awal bulan ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki mengesahkan penahanan seorang lelaki berusia 42 tahun berhubung dakwaan penyelewengan dana Rm92.5 bilion yang diperuntukkan untuk pakej rangsangan COVID-19 sewaktu pentadbiran terdahulu. SPRM juga menahan Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat swasta kerana didakwa menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi antara 2020 dan 2022, di mana sepanjang tahun ini adalah pimpinan di bawah Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan pada ketika itu. Jadi pada akhirnya soalan ini yang perlu Muhyiddin Yassin jawab adalah bila Muhyiddin mahu berjumpa dengan SPRM.